Hak paling bahaya sekali bila nafsu ni mengisi dada-dada alim ulama. Oh, ni bahaya. Mengisi dada-dada alim ulama. Dia akan menimbulkan segolongan ulama yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai ulama usu. Ulama yang buruk. Ulama yang buruk ni, na'udzubillah, dia akan guna keilmuan dia itu untuk tujuan-tujuan tak molek. Kita minta berlindung dengan Allah, biar jauh lah daripada kita buat salah dan kadang kita tak tahu lebih tahu. Tapi kalau kita buat salah dengan kita tahu, itu buruk, jauh lebih buruk daripada kita buat salah dan kadang kita tak tahu. Jadi rosoknya alim ulama kadang-kadang disebabkan kerana pengaruh nafsu-nafsu buruk ni. Dan kerosakan alim ulama, kesan daripada orang ramai tu lebih berat. Lebih berat. Jadi kita minta berlindung dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauh kita lah. Kalau kita jadi orang yang alim sikit, ada ilmu sikit-sikit ni, mudah-mudahan biarlah kita ni dijauhkan Allah daripada pengaruh nafsu tu. Supaya apa? Supaya kita tidak guna kealiman kita tu untuk tujuan-tujuan yang salah. Supaya kita tidak guna. Sebab kalau tengok sejarah-sejarah lepas-lepas, kalau kita tengok apa-apa yang disenaraikan oleh Nabi dalam hadis-hadis, kerosakan ke zaman ni antara puncanya bukan kerana jahil, tapi kerana alim, tapi rosok jiwa. Rosok jiwa. Bacalah hadis-hadis akhir zaman. Alamat-alamat yang Nabi sebut tentang kerosakan akhir zaman kadang-kadang berlaku. Sebab banyak, hadis ni banyak. Faktor-faktor. Salah satu. Saya kata salah satunya kerana bukan disebabkan kerana tidak tahu Quran dan hadis, tapi pengaruh lain. Contohnya saya nak kabur dalam satu hadis yang panjang, Bukhari, Muslim pun ada dan banyak riwayat lain lagi. Antaranya iaitu yaquluna biqauli khairil bariyah wa laysu minhu fi syai'. Itu contoh saya. Mereka berbicara menggunakan Al-Quran dan hadis. Khairil bariyah ni biqauli khairil bariyah, kata-kata sebaik-baik manusia. Dah sebaik-baik manusia ni siapa dia? Sebaik-baik manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata sebaik manusia, kata-kata dia apa benda? Sama ada Al-Quran ataupun hadis. Yang sampai ke Nabi, Nabi baca ke sahabat, kalau itu wahyu daripada Allah, jadi Quran. Kalau Nabi wahyu dalam bentuk Nabi mengungkap sendiri dengan bahasa dia, jadi hadis. Jadi yaquluna biqauli khairil bariyah, mereka berbicara menggunakan kata-kata sebaik-baik manusia, mereka berbicara menggunakan Al-Quran dan hadis. Tapi Nabi kata walaisu minhu fi syai', tapi mereka sendiri tak pakai pun, dia kata laisu minhu fi syai', mereka tak ada bahagian pun, tak ada apa yang dia kata. Contoh macam saya baca ke orang supaya bersedekah banyak pahala, saya sendiri kopi saya doa orang sedekah banyak pahala. Kita 10% pun payah nak sedekah. Contoh sajalah. Saya termasuklah kalau saya jadi gitu. Saya termasuk. Walaisu minhu fi syai', mereka tak ada bahagian pun dengan apa yang mereka bicarakan itu. Na'udzubillah. Tengok hadis lain lagi, ada riwayat-riwayat yang lain disebut. Contoh. Nak kabarnya bahana nafsu buruk ni. Nak balik kepada tadi lah. Tasawuf antara tujuannya supaya mengajar kita cara bagaimana nak mengendalikan, nak bersih nafsu dalam usahanya, kaedahnya. Seperti yang diatur, yang tunjuk dalam Quran dan hadis. Macam mana? Sebab apa? Kalau kita tak buat gini, bila nafsu kita menguasai, kita kalah dan akibatnya buruk. Akibat buruk macam saya kata dia, salah satu akibat buruknya kalau kita ni seorang alim, kita mungkin akan menyalahgunakan pengetahuan kita tu. Baik, nak beri contoh lagi supaya kena jaga-jaga. Ada riwayat sebut yang berkenaan lebih kurang, tapi Nabi sebut satu kriteria. Nabi kata tu'jibunahum wa tu'jibuhum anfusuhum. Kamu merasa kagum, merasa heran terhadap mereka ni, sehingga di riwayat menyebut la salatukum ka salatihim, solatmu tidak setanding solat mereka. Maksudnya mereka ni memang lebih dari segi itu, dari segi ibadahnya, dari segi nilai-nilai keislamannya, memang lebih daripada orang. Sehingga ada riwayat sebut macam tu, la salatukum ka salatihim. Bahkan ada yang menyebut lagi wala siyamukum ka siyamihim, puasamu tidak setanding puasa mereka itu. Jadi riwayat menyebut, ada riwayat lain sebut tu'jibunahum, sehingga kamu rasa kagum terhadap mereka itu. Kita rasa rendah diri, Allah aku ni dah Allah, amalan tak ada. Tapi yang kita kagum, tapi Nabi beritahu satu aspek buruknya. Wa tu'jibuhum anfusuhum, tapi mereka sendiri juga kagum terhadap diri mereka sendiri. Allah. Kita kagum ke dia, dia juga kagum terhadap diri sendiri. Masya Allah.
Sepatutnya orang kagum kita, kita tidak kagum terhadap diri kita. Kita tahu tu. Tu tuntutan syaraknya. Orang nak kagum kita kan ada dia. Dia tengok gitu. Tapi kita ni jangan kagum terhadap diri sendiri. Kagum terhadap diri kita, terhadap diri kita sendiri itu, itulah sifat-sifat yang dinamakan ujub dan bawa pada takabur. Itu sifat-sifat buruk yang sangat buruk. Nak kabur. Jadi semua tu datangnya pengaruh daripada godaan nafsu dan pedayaan syaitan. Itu maksud. Nak kaburnya nak balik tujuan asal. Bahawa tasawuf ni ilmu yang mengajar kita macam mana nak mengendalikan nafsu kita ni supaya kita ni tidak dikuasai olehnya. Supaya kalau kita jadi orang alim pun, orang alim yang memberi manfaat kepada orang. Orang alim ni, kalau dia jujur molek, dia ni besar kedudukan di sisi Allah. Kerana ilmu dia tu, kalau dia ajar seorang, orang tu beramal ni sampai bila-bila sahang boleh ke dia. Tidakkah kita dengar dalam hadis, antara bila Nabi sebut, iza mata ibnu adama inqata amaluh, apabila mati seorang manusia ni, terputuslah amalan dia tu, illa min salas, kecuali dari 3 arah. Salah satunya ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat oleh orang. Sebab tu saya kata alim ni kalau dia jujur sungguh memang dia kedudukan tinggi insya-Allah. Kerana pahala dia akan berganda-ganda. Dia ajar orang tu tak semestinya alim besar. Dia alim sikit daripada orang, dia ajar orang. Orang tu tahu benda tu. Sudah termasuk. Orang tak reti ngaji, dia pandai ngaji, dia ajar orang tu ngaji. Sudah termasuk. Orang tu tak reti semayang, dia reti sikit, dia ajar. Sudah termasuk. Tapi dia ajar tu akan berganda-ganda sampai bila-bila. Tu lebih. Tapi bila kalau dipengaruhi oleh nafsu ni, rosok dia pun berganda-ganda juga. Pahala berganda-ganda, tapi kerosakan yang ditumbuhkan juga berganda-ganda juga. Itu kena jaga-jaga. Jadi tasawuf ni ilmu pedomang untuk tu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita lah. Jadi bila kalbu manusia ini dibersihkan, dia akan memperoleh makrifat lah. Dia akan balik kepada dasar dia. Balik kepada dasar dia tu, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki keyakinan lah. Pada waktu tu, kalau dia memiliki keyakinan tu, ibadah dia akan penuh dengan pengisian. Tak akan kosong. Solatnya tu penuh dengan pengertian. Puasa dia tu penuh dengan penghayatan. Zakat dia, kebajikan-kebajikan yang dia buat lain, semua penuh bererti. Penuh pengisian. Sekiranya semua ini, ibadah-ibadah ini dilakukan atas dalam keadaan kalbunya itu terisi di dalamnya makrifat. Yang tumbuh hasil daripada dia berusaha menyucikan batin dia itu. Itulah antara tujuan-tujuan utama tasawuf. Yang ketiga ni, tujuan besar tasawuf ni, yakni membina masyarakat yang sejahtera dengan asas yang baik. Rupa-rupanya tasawuf ni bukan ajar untuk orang duduk senyap-senyap seorang diri je. Tasawuf ni dia menjaga 2 aspek, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala, itulah yang lebih utama, dan juga hubungan dia dengan sesama manusia. Jadi tujuan yang ketiga ni, membabitkan bahagian ketiga tu, bahagian 2 tu, iaitu membina masyarakat yang sejahtera dengan asas yang baik. Yang ni, seseorang kalau dia mempelajari tasawuf, pasti dia akan mencurahkan, meluahkan hasil-hasil pengajian tasawufnya tu kepada orang ramai. Dia akan jadi macam tu. Kalau kita tengok dalam sejarah, bila tokoh-tokoh tertentu ni Allah Ta'ala beri kearifan dalam hati dia ni, dia akan lakukan sesuatu yang kita tak jangka lah. Sayyidina Umar contoh. Sayyidina Umar ni orang tahu dia ke hati kah bedah. Bekeng pun bekeng kah. Tapi bila nurul iman mula menusuk masuk ke dalam kalbu dia, dia menjadi orang yang raqiq al-qalbi, orang yang sangat halus jiwa dia. Tapi tegah tetap tegah lah. Sebelum tu bekeng lain, bekeng. Ni tegah. Tegah tapi raqiq, halus jiwa dia. Lain. Dekat-dekat je tu. Bekeng bahar gampang. Ini bekeng ni bahar gampang. Ini tegah lain tapi halus jiwa dia. Bekeng ni, kalau dia orang salah, ia akan hukum dia tu capung dengan gerang, capung nak marah. Tu orang bekeng. Kalau orang tegah ni, dia jatuhkan hukum untuk selesaikan masalah tu, tapi dalam hati dia ada penuh rahmat supaya orang ni jadi betul, jadi molek. Tu beza. Jadi Sayyidina Umar sebelum tu bekeng. Bekeng. Tapi lepas tu dia jadi orang yang tegah tapi raqiq al-qalbi, halus juga dia.
Maka antara keadaan-keadaan yang menjadikan dia ni, bila nur qalbu ni masuk ke dalam qalbu dia ni, nurul iman, nur ma'rifat ni, menjadikan Sayyidina Umar ni pada waktu dia diangkat jadi khalifah ni, lepas dia jadi khalifah, dia tak nak tidur malam. Dan dia tak tidur malam, dia pergi jalan ke Terawal. Kita orang-orang bawa khalifah tu, bukan pegawai, khalifah sendiri pergi jalan kita. Maka banyaklah kisah-kisah yang melibatkan Sayyidina Umar ni, dan dia mengalami menjumpai banyak pengalaman. Tapi nak kabarnya, pattern dia ni, dia bila dia hubungan dia kuat dengan Allah Ta'ala, dia tak akan bawa, dia bukan jenis dia lari daripada orang tu. Siapa tu tak, dia akan ke arah membetulkan orang ramai ni. Ni contoh Sayyidina Umar. Malam-malam jalan dia, kita tengok. Maka di situlah banyak pengalaman. Antara pengalaman kisah ni, saja nak cerita kisah-kisah ni untuk menjadi pedoman kita lah. Tengah-tengah hidup cari rumah, takut-takut ada orang tak selesai ni, hidup sandar dinding rumah seorang miskin, ibu, mak dia ni, jual susu. Jual susu. Jadi hidup nyandar dinding, dengar orang dalam tu cakap susu. Mak dia kata, kita ni susu ni kita kena campur air sikit, nanti banyak sikit boleh untung. Dia kabarkan anak dia. Anak dia, dia pesan gitu. Masuk dia nak macam ada unsur dok comel sikit lah dalam bisnes dia tu. Tercampur sikit, nanti kan banyak sikit, banyak untung sikit. Tapi anak dia bantah. Tak boleh mak, salah mak. Anak dia marah. Tak boleh buat gini. Sebab apa? Mak dia kata, tak apa, tak ada orang tahu. Dia tak ada dengar. Dok, Tuhan umur tahu. Tuhan umur. Dia sebut Tuhan umur. Maksudnya, Allah Ta'ala lah. Tapi dibahasa kaitkan dengan umur. Mungkin pelajaran tu dapat dia belajar dengan Sayyidina Umar. Dia panggil Tuhan umur. Tahu? Jadi kisahnya panjang lah. Kisahnya panjang. Tapi nak beritahu, keadaan-keadaan ni berlaku ni, Sayyidina Umar ni siapa begitu dia pergi? Kemasyarakatan maksudnya. Sebab tu dalam hadis, khairun nas yang anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ni, tanda dia, orang yang paling banyak manfaatnya pada orang lain. Bukan orang paling banyak celaka tak ada orang. Manfaat dia pada orang. Orang akan dapat banyak manfaat dia tu. Jadi manfaat banyak ni dia akan mari daripada qalbu yang baik. Kalau qalbunya baik, banyaklah manfaat daripada orang. Tapi kalau qalbu dia rosak, maka banyaklah kecelakaan dia terhadap orang. Percayalah, dua je. Kalau qalbu dia baik, banyak manfaat pada orang. Tapi kalau qalbu dia sakit, banyaklah kecelakaan terhadap orang. Itu dia. Dia pedoman di situ. Jadi tasawuf ni antara ketiganya, dia akan membina masyarakat. Bila qalbu dia itu, dia hidup molek, dia akan cenderung untuk berkhidmat kepada orang. Dia akan cenderung untuk, kalau tahu orang ni jahil, dia berasa nak ajar. Kalau tahu orang susah, dia berasa cari jalan nak selesai masalah nak ada. Kalau qalbu dia molek, dia akan jadi gitu dengan sendirinya. Dengan bahasa mudah, kalau tasawufnya hidup, dia akan cenderung untuk khidmah kepada orang ramai dengan sendirinya. Jadi sebab itulah, maka salah satu tujuan matlamat yang ketiga tasawuf ni untuk membina masyarakat yang sejahtera dengan asas yang baik. Dia akan mengarah ke situ. Akhlak yang mulia, berpegang dengan peraturan-peraturan agama dan jalan-jalan rahsia kesufian yang meningkatkan martabat pengamal tu. Maksudnya kalau kesemua ahli masyarakat itu belajar tasawuf, dia akan membentuk satu masyarakat yang baik lah. Ataupun sebahagiannya itu menghayati ilmu ni, dia akan buat baik pada orang. Dia akan berusaha untuk membina kebaikan dalam masyarakat dia. Sekalipun bukan semua orang dalam masyarakat dia tu orang yang baik-baik. Tapi dia akan cari jalan untuk membawa kebaikan kepada masyarakat dia tu, kepada umat dia, kaum dia, tak kira lah ke mana-mana pun. Jadi inilah tiga matlamat besar daripada ilmu tasawuf ni. Jadi kalau kita dapat simpulkan bahawa dua hak pertama tu hubungan seseorang tu dengan Allah Ta'ala. Itu tujuan besar tasawuf. Yang kedua, membabitkan hubungan kemasyarakatan. Sama ada bila ahli masyarakat tu sendiri mempelajari tasawuf, dia akan jadi orang-orang yang baik lah masyarakat. Tapi kita payahlah nak buat jangkaan gitu, sebab adat kata sebuah masyarakat tu kalau tak ada najar, tak jadi, dia kena ada. Masyarakat mesti ada je ke mana-mana pun. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Begitulah. Jadi kalau nak mengharapkan masyarakat semua jadi orang baik-baik belaka, adat kata payah sikit lah. Benda tu tak agak kebarangkalian tu agak nipi. Tapi tidak mustahil. Tapi ghalibnya ada sekelompok yang baik, ada sekelompok yang kurang baik. Tapi kalau tasawuf tu dah hayati oleh sekelompok yang baik ini, dia akan membawa banyak kebaikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Dia akan bawa banyak kebaikan. Dan itu sebahagian daripada matlamat ilmu tasawuf ni.
Baik, sikit lagi saya nak ambil sikit nak ambil sikit ni. Langkah-langkah mencapai makrifat. Ni nak ambil sikit, dah tak berpanjang sangat lah. Baik, apa benda cara-cara, langkah-langkah untuk mencapai makrifat ni? Pedoman-pedoman kita untuk mencapai makrifat yang merupakan salah satu tujuan besar tasawuf tu. Baik, makrifat itu tercapai melalui 4 peringkat. Kata pengarang kita ni, ada 4 peringkat untuk manusia memperoleh makrifat ni. Baik, peringkat yang pertama iaitu mengarahkan keinginan kepada makrifat dan membina kemahuan yang tinggi untuk sampai kepada Allah. Hak mula-mula sekali, kiblat hati tu kena betul. Kiblat hati tu. Kiblat hati tu biar kena mengarah ke mana? Memang ada kemahuan kita untuk memperoleh makrifat tu. Dan kita kena bina kemahuan, keinginan yang kuat untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau tu tak ada dah dalam hati kita, tak ada keinginan kita untuk memperoleh makrifat, hak adanya keinginan lain, tu kacau. Sebab tu peringkat pertama untuk mencapai makrifat, kena betul kiblat hati dulu, biar ada keinginan tu, kemahuan kita untuk mengenal Allah secara yang lebih mendalam. Ada kemahuan tu. Jadi nak suruh timbul kemahuan ni nak buat ke mana? Ianya akan sempurna dengan cara berikut. Cara nak tanam dalam hati tu supaya ada keinginan untuk mengenal Allah tu, supaya kiblat kita beralih tu daripada menghadap keinginan nak tu nak ni supaya ada keinginan kita untuk kenal Allah. Nak suruh timbul tu nak buat mana? Ni kata pengarang kita ni, dia akan sempurna, dia akan tercapai dengan cara berikut. Pertama, saya nak kabar orang lain tak berpanjang. Pertama sekali, mengingati Allah semata-mata. Iaitu dengan menghidupkan zikrullah. Itu jalan pertama dia. Langkah pertama dia, menghidupkan kalbu kita dengan ingat kepada Allah. Dan nak ke mana nak suruh ingat tu? Tu teknik lain. Tu dia ada manhaj lain. Tapi nak kabarnya, salah satu pedoman awal supaya kiblat hati kita tu terbalik daripada menghadap nak tu nak ni, supaya nak mengenal Allah Ta'ala, kunci dia kena hidupkan dia dengan ingat kepada Allah. Itu dia. Melalui jalan zuhud dan tawadhu. Yang ni dengan jalan hati itu merasa zuhud, dengan erti memandang kepada yang lain itu rendah kedudukan dia dan merasa mulia dengan Allah Ta'ala. Nak suruh timbul zuhud tu. Dan nak buat maka dia adalah amalan-amalan yang akan dijelaskan. Tapi saya rasa sekadar itu sajalah yang saya nak jelaskan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan itu dapat memberi pedoman kepada kita semua.